mana jadi cantik sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Okay, hari ni kita santai-santai je. Oh, salam Jumaat. Ya, baik. Jumaat Alhamdulillah. yang Alhamdulillah. barakah. Alhamdulillah. Teruskan. Cakap. Okay, kalau ada apa-apa komen. Okay, sebelum tu jangan lupa like, share. Kita ada di platform IG dan juga Facebook. Boleh like, lepas tu share. Kita war-warkan pada rakan-rakan yang lain. Terutama sekali dalam College Unity ni lah. College Unity Port Dickson. Okay, Encik Mizan sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasihlah kerana diberi kesempatan untuk saya berada bersama dengan program Sugar and Spice, kelolaan FTK, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, College Unity Port Dickson. Ya, saya berada di Port Dickson bukan untuk bercuti, jangan salah faham. Saya bekerja. Tak ada kaitan dengan honeymoon ke apa bagai, tak ada. Itu bukan alasan, saya memang bekerja. Alright. Okay, hari ni kita nak bincang pasal apa, Mizan? Hari ni kita nak bincang pasal isu yang hangat di kalangan pelajar-pelajar lepasan SPM kita berkaitan. Sebelum tu kita cakap tahniah dulu kat diorang. Tahniah, Lepas ya, juga betul. akhirnya, lepas Alhamdulillah. juga dapat Selesai. Juga. Kan? Selesai juga jawab SPM kan? Kalau tidak tunda tahun ke tahun tunda. Ya Allah, kesiannya. Satu peristiwa yang agak orang kata mendukacitakan lah kan. Bila kita dah ready tahun lepas, dianjakkan kan. Tapi nak buat macam mana, kita berada dalam suasana pandemik, memang tak dapat dielakkan. Dan kita bagi puji pada pelajar kita untuk kekal momentum dan boleh menjawab dengan baik. Alhamdulillah. So, Madam Yus, 3, 4, 5 dia baru kira-kira lagi kat Kira nak puasa lagi berapa hari nak puasa? Nak lock harga agaknya. Berapa hari lagi nak puasa? Oh, berapa hari nak puasa. Berapa hari lagi nak puasa? Macam tu lah. Bulan 4. Tak beri barang. Okay, so basically itulah yang nak dibincangkan pada hari ini, iaitu selepas SPM, bekerja atau sambung belajar. Yes, bekerja atau sambung belajar. Ini memang topik Macam Madam Yus dahulu, lepas SPM apa yang Madam buat? Memang kerja dulu. Kerja dulu. Sementara nak tunggu result tu memang kerja dulu. Yeah. Yang penting memang sambung belajar. Ya, betul. Sambung belajar tu penting. Mizan nak macam mana? Saya dulu bekerja sementara menunggu result. Kerja kat mana tu? Saya kerja dekat koperasi sekolah sebagai penjual buku teks. Kita ambil peluang. Kita ambil peluang apa yang ada waktu itu. Berapa gaji time tu? Masa itu saya ingat saya dalam beratus-ratus je. Maybe dalam 400 gitu lah. Banyak. Sebulan ke? Sebulan. Oh, banyak. Sekali tu je lah. Agak-agaknya kan, lepas sekarang kan waktu COVID kan, agaknya orang terima tak budak-budak habis lepas SPM ni untuk ambil kerja part-time? Itu yang kita nak simpulkan hari ni. Simple lah. Kerja macam bagaimana, kalau sambung belajar bagaimana pula. So kerja ni, pada saya, pendapat saya, lepas SPM, bekerja atau sambung belajar sebenarnya subjektif. Kita kena tengok, reflect pada diri kita sendiri, madam. Betul. Betul lah. Keadaan kita macam mana, financial kita macam mana, keluarga kita macam mana. Dan basically saya nasihatkan mana adik-adik kat luar sana, lepas SPM, direct last paper, jangan rehat lama sangat. Terus mencari kerja, pengalaman. Sebab tak kisahlah kan kerja apa kan. Betul. Pengalaman. Sementara nak tunggu result UPU pun ambil masa, bukan semalam dua. Jadi sementara tunggu tu jangan nak lepak-lepak lah, pergi mancing. Mancing tu hobi betul. Tapi maksudnya jangan bazir masa. Terus mencari, ambil peluang tu untuk mencari pengalaman. Maksudnya teruskan kepada cari kerja, dan kalau boleh, sebab kerja ni pun satu ilmu. Betul. Dalam kita bekerja pun kita kira technically kita belajar sesuatu yang baru. Okey, COVID ni bukan alasan untuk kita cari kerja. Kita kat rumah pun kita boleh kerja. Boleh buat part time. Okey, kita hadiri kursus-kursus secara online. Daripada kursus tu pula kita boleh buat duit. Tak semestinya kena keluar rumah. Jangan bagi alasan COVID tak boleh keluar rumah, tak boleh cari kerja. No. Dekat rumah pun kita still boleh buat duit. Betul tak, Zai? Betul. So sekarang ni zaman berteknologi, IR 4.0, kita harus seiringan dengan teknologi. Ramai yang membuat bisnes-bisnes part time dekat rumah. Even kat kedai makan pun sambil-sambil makan nasi lemak, dia orang berbisnes. Lock harga kan. So jangan duduk bersahaja. Kan? Itu je punya key point dia sebenarnya. Key point dia. Buat kerja. Sesuatu, buat. Ya, betul. Buat apa-apa. Kerja ke, belajar ke, jangan duduk diam.
Betul. Lepas SPM kita banyak ruang kan. So agak-agak kebanyakannya popular, pilihan popular sekarang student lepasan SPM ni mungkin bekerja, ada yang bekerja. Tapi ada kirisauan dia. Even kita punya student pun diorang pun ada buat part time tau. Student college kita di IGT lah khususnya sebab saya mengajar di IGT pun diorang pun ada buat part time. Maknanya kerja ni tak semestinya kena tunggu ada result yang power baru nak cari kerja. No. Lepas SPM pun kita still lagi boleh bekerja. Betul tak Izan? Betul. Ni air tu tengok student ada yang buat Grab. Buat Grab. Sangat mencabar. Panda. Betul. Ya, segala peluang yang ada diorang ambil. Tapi itulah nasihat kalau tanya saya, sebenarnya jika ada peluang bekerja dan ikut pada kemampuan diri, jika ada peluang untuk belajar, sambung belajar. Tetapi pendapat personal saya, belajarlah, sambunglah belajar. Okey. Maksudnya walaupun kalian bekerja, okey, selepas SPM itu, jangan rasa pekerjaan itu mati setakat situ je. Okey, sentiasa fikir ke hadapan untuk kemajuan diri. Maksudnya jika anda bekerja, semestinya ada proses macam nak naikkan pangkat ataupun kenaikan gaji. So kadang-kadang certain syarikat ni dia memerlukan kriteria, contoh at least kena ada diploma, at least ada degree. So fikirkan juga sambung belajar itu adalah sebahagian daripada peningkatan kerjaya. Jadi jangan putus asa dengan belajar. So jika ada peluang selepas bekerja itu ada ruang untuk sambung belajar, sambung. Jangan. Sekarang ni boleh buat PJJ lah, Ya, betul. boleh buat part time PJJ lah kan. Ya, betul. Bukan alasan lah kalau dah kerja tak boleh sambung belajar. Betul. Saya duit Betul. je tak cukup. Ilmu ada di mana-mana. Betul lah. Kita je kena ada disiplin dan kemahuan untuk terus berjaya, dan kita kena teruskan kita punya peningkatan kendiri kita. Jadi untuk pada pelajar-pelajar lepasan SPM ni, mereka ada beberapa isu. Contohnya kalau nak sambung kat mana pula? Kat mana pula? Itu nanti kita akan kupas. Nanti kita akan kupas pada hari yang berlainan agaknya. InsyaAllah. Sebab perjalanan antara SPM hinggalah ke universiti ke ataupun mana-mana haluan pendidikan itu sebenarnya sangat besar. SPM tu starting point je. Starting point. Starting point. Yeah, Jauh lagi Betul. perjalanan. Even walaupun ada pelajar yang mungkin SPM dia orang tak berapa nak berjaya, jangan putus asa. Jangan putus asa. College Unity ada. College Unity ada. College Unity Malaysia dah Wow. ada. Secara tak langsung kita promo ya. Okey. Maksudnya bukan saja pada College Unity, tetapi ulangan pun boleh. Jangan putus asa, bila putus asa terus rasa nak bekerja. Dan kerja pun saya bukan nak merendah-rendahkan kejaya-kejaya apa-apa, tapi you all ada potential, why not kejar untuk something yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi nilainya. Peluang banyak. Peluang banyak sebab itu yang kita kesalkan, madam sebab banyak pelajar-pelajar lepasan SPM ni, diorang tidak tahu. Apa peluang yang diorang boleh explore. Dia ingat UPU dah tak lepas dah, tak boleh. Habis kerjaya diorang. SPM dah tak berapa nak cantik, dah habis. kerja. Padahal ada lagi tempat yang berterima Ya, diorang. betul. So kemahiran ada, betul. akademik ada, banyak. Betul. Okey, jadi itu nanti kita akan kupas. Okey, sebelum tu kalau ada soalan, boleh tanya soalan, kita sharing. Kita tengok, kita terpaksa scroll balik daripada atas. Minta pembantu kita, Mr. Syafiq, tolong scroll balik kalau atas. ada soalan boleh ajukan, kita sama-sama berkongsi, sharing knowledge hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saudara Muhammad Abdal. Terima kasih bro, support. Terima kasih support kami. Like, share. Puan Cha maintain, alhamdulillah. Itu dekat Solid lagi. Yang memperkenalkan itu, yang tadi itu di awal itu adalah kita punya dekan yang terhormat, yang dikasihi, disayangi, yang disanjungi. Dia ibaratkan kita orang punya ibu dekat fakulti ni. Jadi itulah. Nanti mungkin ada slot istimewa dengan ada insyaAllah. Dengan Kak Cha. Nanti kita tunggu. Okey, ni pakai kamera depan atau belakang? Okey. Mesti ramai yang tanya apa yang berlaku di awal-awal live tadi. Okey. Sikit. So sebenarnya ini adalah satu exploration. Ni first siri kita orang untuk Sugar Inspire. Saya walaupun panel jemputan,
Saya rasa nak dijemput banyak kali. Okey, jadi Tak ada masalah. Kita enjoy je. okay. Jadi so bila biasalah maklumlah bila dah first time ni, so kita nak set up semua kan, ambil masa. Saya minta maaf. Okey. So lagi apa? Akan ada penambahbaikan ni, mana tahu puan dekan kita nak sponsor. Kita tak tahu. Okey. Cahyo FTK, terima kasih Encik Ahmad Tumizi yang sentiasa support. Okey, terima Prof kasih. Mizan Oh, dah naik pangkat Prof. Prof Mizan. Alhamdulillah, amin ya Allah. Amin, insyaAllah, amin. Amin. Syafiq Arsyad. Okey, itu supporter kita kuat juga di belakang tabir. Wah, idola Semizan ya. Ya, idola. Semizan sentiasa idola dekat Segan. FTK. Jangan puji. Saya segan. Tolong. Saya minat Abang Mizan nak sign. Orang minat Mizan ni. Ya, Nampaknya kena jemput Mizan tiap minggu lah macam ni. Jemputlah. Sebab Abang minat. Jemputlah kan. Kita kan tak boleh, tak ada masalah. Siapa lagi ni? Boleh 7 lagu. Lagu-lagu kita rasa slot yang berbeza kot. Tu nantilah kita akan bincang lagi. I love Abang Mizan, ini Muhammad Nur Azwan, ini my Okay, share sikit kejayaan alumni pelajar FTK. Oi, baik. Ni soalan baik. Soalan baik daripada saudara Hasanuddin. Okey, kejayaan alumni pelajar FTK. Kat mana dia orang? Alhamdulillah, ikut data yang kita ada, 98% dalam aliran bidang mereka. Di landasan yang betul. Landasan yang betul. Tak tersasar lagi. Okey. Maksudnya diorang keluar memang bekerja, berkhidmat dalam environment yang memang diorang apa yang diorang belajar. Saya bukan nak promote, okey. Tetapi itu yang saya nak bercerita pasal peluang dan prestasi apa yang korang boleh achieve. Kan? Maksudnya bila pelajar-pelajar SPM ni sama belajar dalam bidang yang diorang minat, so insya-Allah rezeki tu yang Allah tentukan, insya-Allah akan berada pada landasan tu. Okey, Mizan, apa pandangan Mizan pelajar yang dia sama belajar tapi bukan minat dia? Ada belajar. Certain kan, okey, kenapa masuk sini? Alah, mak ayah yang suruh medal. Ya, betul. Terpaksa. Apa pandangan Mizan? Ini adalah perkara, sebenarnya setiap SEM ada pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang yang sebegini. Bila kita tanya, okey, kenapa sambung belajar? Dia kata sebabkan keluarga yang nak, keluarga yang minat lebih daripada dia. Kan? Okey, saya kata beginilah. Pada mereka ini sebenarnya kenali diri, pupuk minat dan betul. Cuba untuk improve diri sendiri. Okey, bila you all dah berada dalam sepadan pagar sesuatu institusi tu, maksudnya anda dah menjadi someone new. Maksudnya anda dah memikul tanggungjawab keluarga, anda dah memikul tanggungjawab sebagai mungkin abang sulung dalam keluarga untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Jadi, betul saya kata, ia berbalik pada diri sendiri. Minat tu boleh dipupuk atau minat tidak? Tu boleh dipupuk. Minat tu boleh dipupuk. Tengok kawan buat assignment dah, macam best dah jadi minat. Betul tak? Ada orang salah faham, minat dan bakat. Dia kata bakat ni benda yang something yang lahir. Tidak. Kalau anda tanya sesiapa saja yang mempunyai skill set yang mahir, skill yang dalam software ke, skill dalam repair something elektronik ke apa semua, it's not something yang diorang born, diorang dah terus kan guna tools dan sebagainya. Ia adalah dipupuk. Maksudnya apa? Di-nurtured. Maksudnya dia kena start dengan minat. Okey, so bakat tu akan sealiran dan akan berkembang. Kalau ada bakat pun kalau korang tak develop diri pun tak guna. Ada betul. Bakat tapi tak nak gunakan bakat tu pun tak guna juga kan. Kena seiring, betul. Bakat dan minat. Dalam apa-apa bidang, contohnya masuk satu bidang dia tak minat sebab keluarga yang tetapi dia ada kebolehan bercakap, dia ada kebolehan untuk menguruskan masa. So benda itu boleh di-channel kepada benda yang berfaedah, maksudnya lebih kepada positif. Positif. So jangan risau. Mana mungkin ada yang sedang melihat live ni yang mungkin dalam keadaan itu, keadaan di mana diorang rasa dilema, okey saya tak minat tapi ayah suruh masuk. Terpaksa. Okey, bermaksud anda masuk dalam institusi itu dengan harapan keluarga. Berat tanggungjawab itu. So anda macam mana? Anda rasa nak pikul? Kalau anda seorang yang bertanggungjawab, kita kena pikul. Betul. Kena pikul. Restu mak ayah tu pun penting kan. Betul. Kalau kita ambil bidang yang mak ayah kita tak restu pun susah kita nak pergi. Susah. Ni dah lah dapat support, dapat restu. Kita layan je lah apa yang mak ayah nak untuk kita. Mak ayah mesti bagi yang terbaik untuk kita, jangan risau. Dia betul. mesti pilihan dia tu adalah tepat.
Ya. Minat tu boleh dipupuk. Okey. Ada soalan ni? Soalan Oh, tu. daripada Encik Riza Raza. Oh, ini memang kita punya Ni pun supporter. idola agak ni. Kita Idola punya, DKM. ya Allah, ini banyak membantu kami. Okey. Soalan dia, salam Semiza Medium Use. Kalau pilih sambung belajar lepas keluar result SPM, ada tak tips untuk pilih kursus-kursus yang ditawarkan oleh IPT FTS? Okey. Ini yang saya nak kongsikan sikit lah, Madam. Okey, boleh. Okey. Bila kalian sebagai seorang yang boleh lepas nak apply UPU tu, maksudnya dalam sistem UPU sendiri, bila kita buat pemilihan, korang kena ready untuk mengkaji. Okey. Sebenarnya masa nak isi UPU tu, bila kita lepas beli pin untuk registration apa semua tu, kita dah kena sediakan diri kita. Maksudnya you all dah kena start mengkaji. Okey, kos ni apa? Kos ni apa? Jurusan ini melibatkan apa? Sebab ada setengah jurusan yang nama sama tapi bidang yang berbeza. Lain universiti, lain dia punya cara-cara pelaksanaan. Jadi saya selalu nasihatkan jangan sembrono mengisi UPU. Asalkan dapat. Itu pun ramai yang mempunyai kesilapan dalam mengisi UPU. Itu nanti saya akan kupas. Banyak sebenarnya UPU ni. Banyak saya dapat pelajar-pelajar yang silap mengisi UPU dan akhirnya menyesal. Sama ada menyesal dia tak dapat ataupun salah masuk bidang. Sebab dia main tik highlight apa yang dia nak, cukup 12 hantar. Sebab mungkin dia tak ada pendedahan. Pendedahan. So ini tips je lah. Tips je. Dia kaji dulu. Buat Kaji. research. Okey, kos ni apa bidang kerja dia? Kos ni apa dia punya keperluan untuk dapat? Buat research setiap apa yang kita minat tu. Betul. Jangan sembrono, buat kata Semizan, jangan sembrono, nanti menyesal. Jangan main langgar je. Jangan main langgar. Minat nak masuk Universiti Melaya. Okey, masuk je kat gate. Lepas tu tak tahu nak pergi mana. Jangan. Jangan main langgar je kan. So kita kena tahu apa yang kita minat. Kan? Dan of course lah, ini tips yang paling saya suka bagi. Lihat di mana korang berada. Tengok apa-apa institusi yang berdekatan. Contoh yang mana dekat-dekat dengan PD. Okey, dah tahu dah. College Unity ada kat sebelah ni. Kan? Oops, promo pula. Okey, tapi maksud saya kita tengok environment, keadaan sekeliling. Macam saya cakap awal-awal tadi, research is important sebab you all kena tahu universiti apa yang menawarkan kos yang kalian minat dan di mana lokasinya. Okey, lagi satu lah saya nak share. Okey, korang mesti ada kawan-kawan, saudara mara yang dah belajar kat IPT dan juga IPTS kan. Okey, cuba tanya-tanya saudara mara kawan-kawan, macam mana keadaan environment dekat contoh college lah. College ni macam mana? Kalau dah habis belajar kat situ, senang tak dapat kerja? Macam Semizan cakap tadi, research mungkinlah korang Google kan. Okey, salah satu cara lain korang boleh tanya kenalan yang pernah belajar. Itu salah satu tips lah. Boleh tanya kenalan, boleh tanya. Sekarang banyak community kan dekat Facebook. Korang boleh tanya-tanya dekat IG, dekat Facebook punya community yang ada institusi. Korang tanya kat situ. Ya, betul. Tanya pengalaman diorang. Tanya pengalaman. Pengalaman orang lain lah. Dan paling mudah pergi ke universiti tu. Pergi sendiri. Ke universiti tu dan tanya untuk persoalan-persoalan. Dia mesti ada orang kata apa? Dia punya penasihat ataupun dia punya bahagian untuk menerangkan apa kos-kos yang ada ditawarkan. Contoh macam College Unity sendiri pun korang boleh kontak kita orang punya penasihat akademik yang korang boleh super. tanya apa kos yang ada dekat. Boleh tanya ni contoh mereka. lah, contoh bukan nak promote. Contoh tanya. Bukan nak promote. Bukan nak promote, ni contoh. Bukan nak promote. Contoh fakulti FTK ni tawarkan apa? FP apa lagi ada kat sini? Kita Cuba promote sikit. FPPM, kita ada FPIH, kita ada FPPM, 3 tu. 3 tu je. Okey. Setiap 3 tu pula kita tanya. Program apa yang kursus apa yang ditawarkan. Itu nanti dalam segmen yang seterusnya, insya-Allah. Apa yang ada kat College Unity ni akan kita orang Semizan, ada lagi soalan lah. Soalan. Terima kasih semua yang komen, yang aktif bagi cadangan, bagi soalan. Saya suka. Teruskan. Share dan okay, apa tu? Saya minat lukis-lukis. Kos apa yang sesuai? Apa yang saya untuk saya? Dia minat lukis-lukis. Dia minat lukis-lukis. Kosmetik. Ada. Oh, kat sini tak ada. Kosmetik tak ada. Tak, maksudnya apa? Kos apa yang sesuai untuk yang melukis? Of course lah. Bila melibatkan lukisan, seni dan kita dah tahu dah
dia mengalirkan dalam bidang seni lukis. Seni lukis. Tapi bukan hanya pada seni Grafik lukis. boleh tak? Grafik design? Grafik of course lah boleh. Kan? Adik-adik yang minat lukis-lukis tu boleh masuk grafik design. Dekat Graphic College Unity design. pun ada diploma in graphic design. Oh, terpromote lagi. Terpromote lagi. Alhamdulillah. Alah. tak sengaja, tak Tak sengaja. sengaja. Okey. Tapi macam tu lah. Kalau seni, dia bidang dia sangat luas. So di College Unity pun ada menawarkan yang berkaitan dengan seni, iaitu graphic design. Tapi kalau adik-adik, saya anggarkan yang melihat ni ada adik ya. Jadi kalau yang minat lukisan tapi nak more tu technical, maksudnya kita ada engineering pun ada melukis, dari segi technical drawing. Cuma dia punya skill setnya berbeza. Tapi kalau you all boleh terjemahkan 3D dengan baik, korang punya critical thinking yang boleh nampakkan perspektif yang berbeza, ada. Dia patut saya kata dia bidang dia luas. Bidang luas kan. Grafik ada, industrial design ada, fine art ada interior design Architecture ada, pun boleh architecture juga. semua tu melukis. Lukis. Tetapi dia bukanlah hanya melukis saja. Betul, So nak tahu, kita akan kupas nanti. Banyak isu kita nak kupas ni. Banyak lagi soalan nak jawab ni. Betul. Banyak lagi soalan. Baca. Zaman Semizan nama tu. atas sikit. Beruang laut. Ui, ganas betul Ini nama. Encik Yazid punya soalan kita jangan Encik terlepas. Yazid. Okey. Adakah Encik dengan Yazid, sambung belajar boleh membuatkan saya mendapatkan skill set yang diperlukan di industri? Of course. Of course lah. Of course. Saya setuju. Setiap khusus, setiap program dia pasti ada skill set dia untuk mana, industri apa dan apa. Betul. Especially FPK, kita memang kita punya syllabus memang set for the industry. Saya tidak tahu di universiti lain dan yes saya tahu memang ada, okay. Alright. Bukan nak promo. Tetapi selalunya bila kita sama belajar, memang institusi tu akan meletakkan dia punya syllabus pembelajaran pengajaran diorang sealiran dengan industri. Okey, sealiran. Okey. Maksudnya apa? Bukan saja korang akan belajar berkaitan dengan bidang tu, tapi korang akan belajar juga dia punya skill untuk keperluan bidang tu. Okey, dalam industri misal kata. Okey, contohnya saya ambil contoh paling dekat, kita ada DCN contohnya, Diploma in Computer Network. So kita orang ia tidak diajar secara teori sahaja, tetapi ia mulai teknik praktikal, hands on. Sebab dalam dunia computer network memang tak boleh nak teori saja. Betul. Bagi industri bukannya kita tengok nota je kan. Sentuh-sentuh meletup habis. So kita technically lah. So apa yang diperlukan adalah kemahiran dari segi hands on, itu memang penting. Dan of course lah pembelajaran pengajaran yang akan dilaksanakan, yang korang akan diajar di sini, memang sealiran dengan industri. Sebab memang kena sealiran dengan industri. Kita tak boleh jauh daripada industri. Okey, pembelajaran di universiti kena sealiran dengan industri. Sebab tu ada latihan industri. Yes. Itu praktikal lah. Praktikal. Latihan industri. Yang kat mana offer? FTK. Peringkat diploma. Bukan nak promote. Okey. Okey, next soalan. Semizan. Zaman sekarang ramai memilih untuk berniaga dari sambung belajar. Jadi boleh beli kelebihan menyambung belajar di kolej ni daripada sedar beruang laut. Saya punya Sifu, apa khabar? Tahniah Sifu. Dengan kata baru dapat baby, bukan dengan kata, memang confirm pun. Tahniah. Soalan brother ni beruang laut ni memang betul, sebab kita tak boleh nafikan ramai yang lepas SPM berniaga. Berniaga mungkin bisnes keluarga kan. Nak berniaga pun sebenarnya mesti ada ilmu. Berniaga pun mesti ada ilmu. Okey, bukan ni lah saya share sikit. Ada peniaga even dia setakat SPM, bila dia dah berniaga dari syarikat besar, ada yang sambung belajar jangan tak tahu. Ada yang ambil diploma bisnes. Padahal perniagaan dah laku dah ni, dah laris. Tetap lagi go on pergi sambung belajar untuk dapatkan diploma bisnes. Tu saya cakap belajar ni bukan lepas SPM je. Even umur dah 30 pun boleh lagi belajar. Nak sambung diploma umur 40 pun still lagi boleh. Ada syarat ke Semizan umur untuk sambung belajar? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Sambung aja. Dia bermula dengan niat. Kan? Niat tu kena ada, penting. Jangan sambung belajar sebab orang kata apa, tak ada niat langsung. Sebab walaupun di mana kalian berada, contohnya tengah running business, keluarga contohnya. Keluarga okey, turun-temurun punya bisnes kan. Bila pelajar
lepas SPM sambung dalam bisnes keluarga, perlukah mereka sambung belajar? Saya recommendkan belajar. Pergi belajar. Kenapa? Sebab you all dah ada base orang kata foundation daripada satu bisnes yang memang dah stable. Maksudnya korang dah ada skill set dari segi management. Korang ada skill set dari segi menguruskan keadaan, menguruskan sesuatu perkara sebab korang dah handle bisnes. Okey? Maksudnya korang tidak ada masalah untuk sambung belajar sebab dunia dia dia menajamkan lagi korang punya skill. Kan? So basically saya memang menyeru mana-mana pelajar lepas SPM yang berniat untuk berbisnes, fikirkan juga untuk sambung belajar. Tak ada masalah untuk terus berbisnes ke, untuk buat kerja sendiri ke, tak ada masalah. Tetapi untuk menjadi seorang yang lebih orang kata skill set tu yang lebih mantap dalam bidang bisnes tu, ambillah contohnya diploma in business, diploma in accounting, pemasaran, marketing, graphic design perlu. Kan? Kenapa graphic design perlu? Terpromote lagi. So nak bisnes kena ada marketing material kan. Betul lah. Okey, so saya menyeru kalau ada bisnes pun sambung belajar. Okey, sebab you all dah ada foundation yang betul untuk sambung belajar kan. Nak uruskan duit. Cerita pasal sambung belajar ni, sebenarnya sambung belajar ni ada peringkat. Bukannya terus nak pergi ambil degree. Betul. Ada peringkat. Okey, boleh Saya Hasan pula. Tingkat Hasan pula. Aduh mak. Boleh tak Semizan? Next. Boleh tak Semizan cerita sikit lah untuk adik-adik. Kadang-kadang lepas SPM ni tak tahu. Oh, ada peringkat Alright. Apa peringkat-peringkat dia? Saya cuba bagi satu gambaran sekali jalan. Nanti kita akan uraikan lagi nanti mungkin dalam next program. Okey, selepas SPM, apa pilihan yang ada? Kita ada STPM ataupun STAM, Sijil Tinggi Agama. Okey, dan kita ada STPM. Okey, so STPM dengan STAM itu di sekolah. Okey, dan yang setaraf dengan dia adalah asasi. Asasi di mana? Di universiti. Asasi, STPM, STAM sama. Dia punya pemberat dia cuma asasinya di universiti. So you all boleh orang kata apa universiti-universiti yang menawarkan asasi ni banyak. IPTS ada, IPTA pun ada. Okey, tak terhenti kat situ. Okey, banyak peluang Apa lagi? Ada satu lagi adalah politeknik. Politeknik pula. Okey, so politeknik dia menawarkan diploma. So sama ada korang yang selain daripada STPM, STAM boleh apply pada matrix dan poli. So matrix pula yang lain pula dia punya tempoh masa pula berbeza. Beza. STAM setahun, STPM setahun setengah, matrix setahun setengah, ada yang 2 tahun bergantung pada bidang yang ditawarkan. Lepas tu asasi setahun setengah bergantung kepada universiti yang menawarkan. Dan kita boleh matrix dah belum? Matrix setahun setengah. Setahun setengah dan politeknik. Politeknik kebanyakannya 2 tahun setengah ataupun 3 tahun bergantung kepada bidang yang ditawarkan. Okey. So itu adalah step selepas SPM. Lepas tu dia dan berlanjutan lah. Seterusnya semua tu boleh pergi ke degree dan lepas degree kepada master dan seterusnya kepada ada juga yang memilih A-level. A-level untuk pergi overseas, and so if you are very qualified or you have the terplay on dah lama tak speaking kan. If you have the opportunity to go overseas, and I totally agree and encourage students to go and try to apply for overseas education. Sebab apa yang kalian akan lihat di negara luar, pemikiran dan cara kerjanya berbeza. Jadi kalau ada waktu, ada peluang, ada kewangan yang baik di waktu muda lepas PM, ada opportunity to go overseas and go. And so itu peluang kita kena create peluang untuk diri sendiri. Ada soalan lagi? Boleh tak Abang Mizan share pendapat adakah pengalaman seorang itu apabila berada di dalam industri
Lebih berharga berbanding set knowledge yang individu belajar semasa di institusi. Okay. Sometimes apa yang mereka belajar itu tidak digunakan semasa berada di industri. Oh, ini soalan untuk lepasan diploma. Lepasan diploma. Okay. Tapi sebenarnya apa yang saudara Muhammad Nur Azan Nur Azwan bertanyakan ni sebenarnya soalan yang agak penting juga sebab pelajar-pelajar pun perlu melihat lepas diploma dia orang nak pergi mana. Okey, dia orang dah belajar 2 tahun setengah, 3 tahun. Okey. That's why saya recommended kan. Saya sentiasa cadangkan pada pelajar-pelajar, ambillah peluang yang mana boleh kalian ada peluang untuk hands on. Hands on skill. Okey, cari diploma yang ada praktikal. Betul. Di mana? Di Unity. Oh, promote lagi. Sebab tak banyak universiti-universiti yang menawarkan pengajian yang ada praktikal. Tak banyak. So you all kena encourage diri korang untuk mengkaji. Okey, tanya sekian college, sekian universiti ada tak praktikal? Sebab saya rasa even dalam peringkat diploma pun ataupun mana-mana peringkat pun kena ada satu tahap yang diorang boleh duduk dalam industri. Diorang kena ada that experience sebab lepas habis diorang punya diploma ataupun pengajian, dia punya mindset dah berbeza sebab diorang dah ready for work, ready to work. Ready to work. So, maksudnya soalan yang saudara Muhammad Nur Azan tanya tadi, penting ada knowledge. That's why educational punya sistem is better dengan ada praktikal dalam industri terus. Okay? Faham tak? So sebab diploma ni tahap dia adalah more to developing skill. Developing skill maksudnya dia tengah nak nurture dia punya skill, dia punya hands on, dia punya cognitive, dia punya orang kata effectiveness of dia punya pemikiran, mental, dia tengah develop lagi. Jadi kalau ada peluang pengajian tu berada dalam industri kan, so you boleh mantapkan lagi, dia boleh keraskan lagi dia punya skill tu, dia boleh develop lagi jauh. So adakah soalan ni penting? Yes, knowledge tu penting. Gitu. Panjang pula saya bercerita hari ni. Ini Nur Azwan punya ni. Okay, next apa tu? Habis SPM, kalau saya pilih nak kerja dulu baru sama belajar. Yes, boleh. Boleh. Okey, boleh. Saya galakkan. Saya galakkan. Galakkan. Saya galakkan semua. Tak ada tak galak. Sebab bila bekerja ni, dia akan nampak, okey, pentingnya dia ada kemahiran lagi. Contohnya dia bekerja. Lepas SPM, you bukan boleh dapat tawaran manager. Manager pengurus. Melainkan you sambung family legacy ataupun business family terus jadi manager. Yes, saya bukan nak argue rezeki masing-masing, tak. Okey, tetapi jika anda lepas SPM, anda nak bekerja, okey, itu adalah peluang untuk anda serap semua skill. Okey, so saya galakkan lepas isi UPU esoknya terus pergi apply kerja. Mana-mana kerja part time ke, kerja yang daripada bawah pun tak apa. You all akan kumpul that skill, that experience. Dalam masa sama apply belajar. Dalam masa yang sama, jangan lupakan belajar. Dalam masa yang sama apply. So bila contoh dah kerja dapat 3 bulan, lepas tu UPU dapat result, so belajar, you akan dapat rasa you punya advantage di kalangan pelajar yang ada experience kerja ni lain. Tapi nanti kalau dah kerja, dah sedap pegang duit, janganlah terlalu pergi belajar. Dah sedap pegang duit, tak nak lagi ke? Jangan. Betul, ini memang dilema. Banyak pelajar-pelajar macam tu. Bila dah sebulan income 50, 30 ribu kan, dia orang buat 30 ribu kan? Ada. Lepas SPM dapat 30 ribu. Dia orang buat business online kan. So dia orang pun fikir, kenapa nak perlu belajar? Nak perlu belajar kan? Belajar. Padahal dah boleh dapat income banyak macam tu. So tanya balik pada diri sendiri. Kepuasan untuk mendapat ilmu ni bukan hanya setakat SPM. Betul. You kena ada kepuasan untuk mencari ilmu. So mencari ilmu, kenalah mencari gurunya. Kat mana guru-gurunya? Kat institusi pengajian tinggi. Okey, awam ataupun swasta. Alright. IPTA ataupun IPTS. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Sangat hangat Itulah. Hangat Terima kasih semua yang komen. Terima kasih. Terima kasih. Sir and Madam. Okey, apa tu? Kos sara hidup IPT banyak. Ada KPT yang sediakan ruang. Ini daripada Encik Rizal. Dia tanya soalan yang sangat baik ni. Sediakan ruang untuk pelajar jana pendapatan untuk tampung kos pembelajaran semasa belajar. Ada tak agak-agak ni, Zat? Saya tahu satu je. Kat mana tu? Kat mana Nak bagi tahu ada satu tempat ni tu. Kat mana? Kat Polisen. Dah boleh kak? Dah boleh agak dah. Satu-satunya dekat dengan kita kan? institusi yang ambil pelajar
yang Boleh jana pendapatan. pelajarnya boleh jana pendapatan. Wow, interesting. Kan? Kat mana tu? Kat PD. Kat PD tu kat mana? Oh, kat PD mana? ni besar ni. Di mana? Di tempat saya bekerja, College Unity. College Unity, College Unity. Port Okey. Bukan nak promote, ini adalah kenyataan. Okey, Okey. apa kerja yang diorang boleh dapat? Apa kerja untuk jana pendapatan dekat College Unity ni? Boleh dekat share college, sikit? okey, kat College Unity ni, kita orang amalkan pelajar ni dipenuhi dengan ilmu-ilmu keusahawanan. Maksudnya bila nak jadi keusahawanan, kita nak apply ilmu keusahawanan ni, kita kena letakkan pendedahan pada pelajar ni. Okey. So, apa yang Unity lakukan dan offer pada pelajar ni adalah untuk diorang menjadi sebahagian daripada usahawanan. Conclusionnya, tajuk kita ni 2 Ha. in 1 dekat College Unity. College Boleh kerja, boleh Boleh sama kerja. belajar. Yes. Kan? College Unity Dah. 2 in 1 tengok. Pokok. Terjawab dah jawapan Dah kita. macam Lepas belajar ataupun apa? Lepas SPM sambung belajar belajar. ataupun kerja. Dua-dua Yes. boleh buat dekat College Dua-dua. Unity. Boleh jana pendapatan, Yes. boleh sambung belajar diploma. Bukan nak promote. Itu kenyataan. tak. Okey, ada soalan lagi tak? Soalan lagi Ada soalan, sebelum soalan. kita berhenti berehat. Kita berhenti Kita berehat. punya slot ni sampai pukul apa? 9. Sepatutnya dah habis dah. Dah habis dah? Sepatutnya dah habis dah. Tetapi Ada soalan last lah kita ada soalan lain tak? Ada tak? Ada tak? Ada Sebelum tak? kita tamatkan kita punya Sugar and Spice hari ni. Ya. Okey, untuk pengantuan Sugar and Spice ni insya-Allah kita akan berterusan setiap hari Jumaat pagi. Ada soalan? Soalan? Ada soalan. Apakah Syarat minimum untuk untuk sambung sambung belajar. belajar. Sambung belajar di mana tu? Okey, kalau di College Unity Silakan. Silakan. Okey. Berapa kredit yang diperlukan? Oh, Sebenarnya apa? bergantung pada sebenarnya bergantung pada program. Pada program. Ada program yang 3 minimum 3 kredit pun dah boleh. Ada yang Lebih tak apa. Lebih tak apa, jangan kurang. Confirm. Ada yang minimum 3 kredit. Tapi itu di College Unity ya. College Unity. Tu saya cakap itu tadi di sambung College belajar Unity. di mana tu? Kalau College Unity itulah dia punya syarat. Yes. Kalau IPTA lainlah syarat dia. Yeah. Bergantung pada khusus. Ya, betul. Pada khusus. That's why kaji dan terus mengkaji. Jangan biarkan diri kalian dalam penafian. Sentiasa dapatkan ilmu untuk tahu kat mana hala tuju yang korang boleh pergi. So dengan mengkaji, korang tahu okey ini apa requirement dia, berapa apa semua syarat kan, apa kelayakan kredit, dia. merit apa Perlu. semua. Okey, insya-Allah. Tapi di College Unity macam itulah apa yang madam 3 kredit pun dah boleh masuk sini. 3 kredit lock sekarang berapa? Wah, Terjual. terjual pula kan. Allah minta maaf. Okey, ada apa lagi soalan tak? Ada soalan? Soalan lagi? Soalan tak ada. Okey lah, kalau ada sedikit pandangan, nak bagi pandangan, boleh bagi pandangan. Ini bukan yang terakhir Ini bukan yang terakhir. Sugar and Spice? Sugar and Spice. No, akan berterusan. So, apa yang kita akan saya pula tanya. Apakah yang kita akan nantikan di lepas di ni minggu kita depan? bersama dekan kita. Dekan. InsyaAllah dengan dekan kita. Lagi? Kita Isu apa tu dengan dekan? isu-isu yang menarik lebih-lebih menarik. Kalau dengan dekan mesti pasal sasiah ni. Sasiah diri. disiplin. Apa modal insan. Modal insan, modal pelajar-pelajar. insan. Bagaimana nak jadi pelajar yang baik? Nantikan. Itu kita itu nanti dengan next pendidikan kita. set punya program lah. Lagi siapa kita nak bawa? Kita ada idola kita. Idola. Encik Rizal. Encik Rizal. DKM, pelajar DKM mesti sayang gila dengan dia. Yes, kalau nak tahu. One and only man in DKM. Komunikasi, PR. Kita akan bawa tips-tips hebat untuk bagaimana anda nak jadi wartawan, anda nak jadi orang yang pandai berdokumentasi, yang Saya pandai lock berkomunikasi. Encik Rizal. Encik Rizal Saya lock dah Encik ada Rizal. dah ada peminat Encik Rizal. Saya Rizal. lock Encik Rizal. Saya lock Encik depan Rizal. Encik Yes. lah. Encik Rizal dah kena lock. Okey, lagi okey. Siapa yang kita nak bawa? Fakulti kita ada 4 khusus. 4 khusus. Apa kata kita panggil keempat-empat ketua Siapa? program untuk setiap. Itu pasti Okey. hebat. Kita ada Sehasan. 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 Allah. Macam mana saya boleh lupa pasal dia? Sehasan. Kan? Dia bawa semua gear-gear dia. Gear-gear dia dengan lighting-lighting dia. Nak tahu macam mana skill set menggunakan mengambil video menggunakan handphone. Tunggu Sehasan. Sehasan. Lagi kita siapa ada, lagi kita boleh panggil? Ramai lagi lah. InsyaAllah. Siapa lagi?
yang menjaga kita punya prompter. Oh, kita punya Prompter. Dah ada jawatan dah. Kita Kita- ada Sir Syafiq. Sir Syafiq. Oh. Ahmad Syafiq. Sangat famous di kalangan pelajar. Senyum je orangnya. Seorang tak payah yang berwajah senyum je. tawaduk, penuh dengan air semayang, sentiasa dalam bibir kacip-kacip kata yang indah. Itulah Sir Syafiq. Mungkin kita nak rohani Rohani untuk Sir Rohani Syafiq. Sir Syafiq. Dia InsyaAllah. menyentuh pasal ilmu, adab ilmu dengan guru. Boleh? Jangan lupa kita punya orang-orang lama. Orang lama? Tak sedap lah panggil orang lama. Apa nama Susai? Orang Betul. lama. Otai Otai. masih berbisa. Otak masih Kita bisa, memang ada bisa. Jangan Cik- salah kira dengan orang. pakar matematik. Pakar matematik. Kita ada pakar matematik, pakar IT, Mungkin semua ada. kita boleh panggil Cikgu Ujang. Nama dia Cikgu Ujang. Cikgu Ujang. Jangan salah faham dengan Ujang. Bukan Ujang Ujang. salah. Dah apa punya? Pak, kita punya expert dalam matematik, Matematik. matematik kan. Jangan salah kira dengan beliau. Memang kena cong. Cikgu Ujang dan lagi seorang lagi kita punya. Kita Cikgu Mazin. Cikgu Mazin. Cikgu Mazin. Nanti kita boleh lepas ni insya-Allah. Dan ada seorang lagi legend. Legend. Oh, ini paling lama. Kita tak boleh ni. lupa Paling lama dekat sini. Nama dia Kak Nani. Kak Nani. Nama je Kak. Nama je Kak. Kak Nani. Okey. Zuraini. Madam Zuraini. Madam Zuraini. Okey, nanti ini banyak panel yang kita nak jemput lagi. Ramai insya-Allah. Yang Madam Yus akan jemput. Saya panel. Tapi saya seronok lah duduk kat sini ya. Okey. Saya kalau duduk sebelah Semizan ni memang gelak je lah. Jarang timbul. Nak Abang Mizan kelakar? Ya betul, Abang Mizan memang kelakar. Oh. Memang sangat kelakar. Okey, so insyaAllah ini orang kata apa, terima kasih lah. Okay, kita boleh Terima kasih kata, kepada Semizan Ah. sudi luangkan masa kita hari ni. Tak ada masalah. Dengan tajuk apa? Lepas SPM sambung belajar ataupun kerja. Terima kasih, Harapnya terima kasih. terjawablah soalan tu. Sambung belajar ke kerja? Terjawab soalan. Okey, itu saja. Yes. Boleh kita tamatkan kita punya program hari ini? Ya. Ada permintaan nyanyi. Nyanyi? Nyanyi lagu apa Nyanyi? tu? Kenapa nak nyanyi? Oh, itu tunggu saya punya show nanti. Live di MTK. Okey, okey, ada apa-apa lagi nak cakap Semizan? Harapan ke, nasihat ke? Okay, saya ucapkan terima kasih atas peluang diberikan. InsyaAllah jika ada permintaan saya akan kembali ke udara. So apa yang kata-kata saya tadi itu, jika ada kesalahan, kesilapan, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan daripada saya, itu adalah salah saya sendiri. Okey, saya harap apa-apa yang saya cakap tu memberi manfaat dan kelebihan dan diberi kemudahanlah pada kalian-kalian, especially yang lepas SPM untuk sambung belajar. Ingat kata-kata akhir saya, belajar ilmu tu adalah sesuatu yang harus dikejar. Okey, jangan dikejar benda yang tak berfaedah, and ilmu adalah yang paling penting. Okey. So, terima kasihlah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Terima kasih atas jemputan. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa saksikan minggu hadapan kita bersama panel-panel yang lain. Mungkin lepas ni kita akan bawa ramai-ramai sikit kan. Baru meriah kita punya studio Sugar and Spice tu kan. Nantikan minggu depan Jumaat pagi insya-Allah. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya, Madam Yusaini dari Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Kolej Universiti Polisan. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.